Saudara, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki rakyat, dan oleh itu, negara yang mempunyai rakyat berpendidikan akan menikmati kemajuan ekonomi yang lebih tinggi, namun persaingan global menjadikan sektor pendidikan lebih kompleks. Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah berani dan pantas kerana transformasi yang dihasratkan adalah penting dan mesti dilaksanakan segera. Dan lahirlah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015 PPPM dan kemudian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi 2015 dan 2025. Setelah dirumuskan, hasrat atau sasarannya adalah untuk mencapai 5 keberhasilan, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Jadi saudara, kami undangkan ke studio hari ini iaitu Pengarah Pejabat Pengurusan Program Kementerian Pendidikan Profesor Mahadar Dr. Nurhayati Mohamad dan juga Dr. Kamarudin Muhammad Noor, Ketua Program Pejabat Pengurusan Program. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miza. Dr. Nurhayati dan juga Dr. Kamarudin. Baiklah, sebagai pembuka bicara kita hari ini, dan rasanya Dr. Dua sudah maklum bahawa semalam dan juga hari ini telah diumumkan keputusan SPM dan juga SDPM. Jadi mungkin ada sedikit pembuka bicara yang ingin Doktor Bedok sampaikan kepada yang telah mendapat keputusan tersebut. Terima kasih, Miza. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua calon-calon pelajar-pelajar yang telah menduduki peperiksaan SDPM dan SPM dan telah mendapat keputusan mereka semalam dan hari ini. Jadi saya rasa kita harapkan usaha-usaha yang mereka telah masuk atau letakkan untuk mencapai usaha itu yang penting. Jadi di sini kami ingin membincangkan bagaimana keputusan yang diterima itu kesemuanya adalah bagus, ya, insya-Allah. Dan banyak ruang-ruang yang boleh didapati di peringkat pendidikan tinggi ini. Jadi hari ini kita membincangkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk pendidikan tinggi yang merupakan kesinambungan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi pendidikan prasekolah hingga lepas menengah. Jadi dengan keluarnya keputusan SDPM dan SPM ini, jadi langkah seterusnya yang difikirkan oleh calon-calon dan pelajar-pelajar ini adalah semestinya apakah langkah seterusnya, apakah peluang-peluang yang ada bagi mereka selepas ini. Ya, sebenarnya negara kita menyediakan peluang yang banyak kepada pelajar-pelajar. Aksesnya meningkat dari segi di sini saya sebutkan untuk pendidikan tinggi. Yang kita bincangkan hari ini pun adalah akses ataupun peluang yang terdapat di Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita tidak lagi membincangkan akses dari segi di kementerian-kementerian lain, ya. Jadi kalau di Kementerian Pendidikan Malaysia ini, pelajar-pelajar atau calon-calon ini boleh melihat kepada contohnya universiti awam, ya, kita ada 20 universiti awam, kita ada institusi pendidikan tinggi swasta, kita ada politeknik, dan kita juga ada college community, ya, di peringkat pendidikan tinggi. Jadi mengikut kesesuaian minat masing-masing, keputusan peperiksaan masing-masing. Jadi bolehlah, inilah peluang-peluang akses kepada pendidikan tinggi untuk calon-calon tersebut. Jadi kita mengatakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini selepas pelajar-pelajar ini memilih laluan pendidikan yang sesuai untuk mereka, jadi di situlah pelan ini akan bertindak, ya, untuk memastikan hasilnya nanti selepas mereka memasuki universiti awam ataupun institusi pendidikan tinggi swasta ataupun politeknik, college community, apakah hasilnya selepas mereka melalui pendidikan tersebut, ya. Jadi itu yang fokus kepada Pelan Pendidikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk pendidikan tinggi. Jadi kita ada 10 lonjakan. Dan lonjakan pertama kita ini adalah untuk menghasilkan graduan holistik, seimbang dan keusahawanan. Dan kita ingin melahirkan bakat terpelajar yang dipacu nilai. Jadi itulah yang kita sedang akan usahakan untuk calon-calon ini. Okey, mungkin Doktor Kamarudin ada
ingin menambah daripada penjelasan daripada Dr. Noryati? Seperti yang telah diterangkan oleh Dr. Noryati tadi, sebab apa sekarang ni laluan yang antara lonjakan selain daripada untuk membangunkan pelajar, kita juga memberikan tumpuan khas kepada lonjakan TVET yang memberikan lebih inisiatif-inisiatif perancangan dari segi pendidikan berbentuk vocational dan technical. Sebab apa sekarang ni kebanyakan kita ni hanya melihat kepada laluan akademik saja. Sebenarnya laluan TVET ni sangat diperlukan, laluan kemahiran ini. Ini yang akan lebih diperkembangkan lagi. Jadi tadi doktor kemudian menyebut bahagian vocational. Jadi kalau kita lihat sekarang ramai selepas mendapat keputusan SPM dan juga STPM, ramai tertumpu kepada akademik dan mungkin mereka terlepas pandang dengan pentingnya keperluan vocational. Jadi selain apakah sebenarnya perancangan dari segi vocational, iaitu daripada pengajaran dari segi teknikal berbanding akademik. Memang akademik perlu, tetapi pastinya dari segi teknikal juga adalah mustahak bagi membina seorang modal insan yang mempunyai segala pengetahuan dari segi akademik dan juga teknikal. Untuk yang lonjakan TVET ini, kita merancangkan beberapa perkara lah. Salah satu daripadanya adalah bagaimana kerjaya pembangunan kerjaya pengajar-pengajar itu sendiri, bidang, kemudian inisiatif kurikulumnya juga sendiri, yang mana ianya akan dibangunkan bukan saja daripada institusi vocational itu, tapi juga dengan penglibatan daripada industri. Jadi secara keseluruhannya itu akan kita jadikan supaya ianya bukan saja daripada keperluan supply kita, tapi juga keperluan permintaan industri dan sebagainya yang akan kita seimbangkan di situ. Jadi kita melihat kepada pembangunan kurikulum, tenaga pengajarnya, dan juga untuk memastikan kualiti program-program yang ditawarkan, dan sebab itu kita memastikan dia mendapat pengiktirafan, ya, macam politeknik, beberapa politeknik programnya mereka telah mendapat pengiktirafan dari luar negara dan sebagainya. Jadi itu adalah untuk memantapkan program-program yang ditawarkan. Jadi ini adalah merupakan salah satu lonjakan dalam PPPMPT ini, dan kita memberi penekanan yang lebih, ya, satu lonjakan khas untuk kita panggil TVET, graduan TVET berkualiti. TVET ini adalah Technical Vocational Education and Training. Jadi kita ingin sampaikan kepada calon-calon di luar sana, pelajar-pelajar di luar sana, bahawa laluan ini adalah ada, dan ia adalah satu laluan yang masih berkurangan, ya, dari segi pelajarnya, dan kita perlukan tenaga-tenaga ataupun bakat-bakat dalam bidang TVET ini. Baik, kalau kita lihat sekarang dari segi akademik, memang banyak universiti-universiti menawarkan pengajian-pengajian seperti itu. Jadi sekarang ini seperti yang doktor katakan tadi, untuk kita menjadikan seseorang pelajar itu mempunyai pengetahuan daripada segi akademik juga teknikal. Jadi apakah perancangan sekarang ini, dan mungkin ada perkongsian yang ingin doktor beritahu kepada yang telah mendapat keputusan SPM dan juga STM, arah mana yang mereka harus pergi, sebab saya kiranya tidak semua yang terarah kepada bidang akademik, mungkin ada yang terarah ke bidang teknikal. Jadi mereka masih kurang tahu bagaimanakah prosesnya, bagaimanakah caranya. Mungkin doktor kemudian boleh memperincikan perkara ini. Jadi kalau kita lihat dalam masa seminggu dua ni, ada karnival yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Jom Masuk Universiti, kalau tak salah saya. Sudah 2 tempat yang mereka laksanakan, di Kuantan dan di Pulau Pinang. Saya dipahamkan ada 9 tempat semua. Salah satu perkara yang boleh dibuat oleh calon-calon pelajar kita ni, cuba melawat karnival ni. Sebab apa? Dalam karnival ni ada universiti-universiti yang mengambil bahagian, yang menerangkan tentang program. Jadi program ni banyak, ada yang lebih berunsurkan ke arah akademik dan juga ke arah teknikal, macam kita kata tadilah. Itu satu cara lah. Okey. Jadi sekiranya
Carnival itu di bawah penganjuran Kementerian Pendidikan dan ada juga Carnival itu dianjurkan seperti Education Fair yang diadakan tak silap saya awal tahun ini di KLCC. Jadi sebagai calon-calon yang bakal melanjutkan pelajaran, bagaimanakah mereka boleh mengetahui bahawa setengah universiti atau pengajian itu diiktiraf oleh kerajaan ataupun sebelum mereka bersama-sama dalam sebarang karnival ataupun sebagainya, mereka telah mendaftar dengan kementerian? Untuk program selalunya kita akan dapat mengetahui bahawa apa yang diiktiraf tu selalunya disebut sama ada diiktiraf oleh MQA dan sebagainya. Tadi bila saya sebut karnival tu bukan maksudnya kalau dia dah pergi karnival tu dia terikat, tidak. Maksud saya itu bila dia pergi kepada karnival tu dia akan membuka minda, dia melihat apa peluang-peluang yang ada. Kemudian kalau perlu boleh semak lagi dengan kementerian sama ada program yang saya ikut dengan universiti ini diiktiraf atau tidak. Itu adalah langkah-langkah seterusnya lah. Tapi tadi lebih untuk membuka minda supaya melihat ke mana saya boleh pergi, apa kecenderungan saya. Jadi tidaklah kata saya ni mesti buat engineering saja walaupun mungkin saya bukan material untuk engineering kan. Itu yang kita nak supaya dia cuba explore diri dia. Apakah yang bidang dia boleh ikut. Supaya dia memilih mengikut minat mereka. Jadi di karnival tersebut ada maklumat-maklumat yang tertentu yang mereka boleh dapat. Dan kalau kami lihat dari segi PPPM-PT tersebut, 4 lonjakan yang pertama itu adalah untuk graduan. Yang pertamanya, lonjakan pertama ialah kami mahu menghasilkan graduan yang holistik, seimbang dan keusahawanan. Yang lonjakan kedua adalah dari segi pensyarahnya. Bagaimanakah kami ingin membentuk pensyarah-pensyarah supaya dapat membimbing pelajar-pelajar ataupun graduan yang ingin dihasilkan. Dan yang ketiga adalah untuk menghasilkan masyarakat yang belajar sepanjang hayat. Jadi bukan sahaja yang pelajar-pelajar lepasan STPM dan SPM ini, kita juga ingin supaya rakyat Malaysia ini belajar sepanjang hayat. Jadi ada satu lonjakan untuk memastikan perkara itu berlaku. Dan yang keempat itu adalah lonjakan mengenai menghasilkan graduan TVET berkualiti. Jadi ini adalah tunggak utama dalam PPPM-PT, 4 lonjakan yang pertama ini. Jadi yang 6 lagi itu adalah lebih kita katakan pemboleh upaya. Sebagai contoh kita hendakkan supaya kelestarian keuangan universiti awam, dan kita juga mahukan tadbir urus yang perkasa di universiti awam juga, dan kita mahukan inovasi ekosistem inovasi, sebab bagi pendidikan tinggi kita perlu melihat juga selain daripada pengajaran, kita ada juga penyelidikan. Jadi kita mahu ada satu inovasi ekosistem inovasi ini, dan kita juga mahukan supaya pendidikan tinggi kita ini tersohor secara global, ya, dan kita juga mahukan pendidikan dalam talian secara global. Ini adalah untuk membantu akses juga supaya lebih ramai yang dapat menikmati pendidikan tinggi, ya, jadi pendidikan dalam talian. Dan yang lonjakan terakhir ialah supaya kementerian itu sendiri dapat mentransformasikan perkhidmatan kementerian itu sendiri. Jadi itu adalah lonjakan yang ke-10 dalam PPPM-PT ini. Jadi kita rasakan 10 lonjakan ini melengkapilah untuk menghasilkan yang bakat kita sebutkan tadi itu, bakat yang terpelajar dipacu nilai. Jadi kita tidak mahulah bakat-bakat yang kita hasilkan ini cuma mempunyai kemahiran akademik, kemahiran dari segi skills, tetapi mereka mempunyai nilai-nilai untuk membantu mereka membuat keputusan. Okey, jadi siapa dan pihak mana yang sebenarnya terlibat dalam PPPM-PT ini sendiri? Dalam pembentukannya. Dalam pembentukannya memang sebenarnya pembentukannya sudah bermula sejak 2 tahun yang lepas. Jadi untuk berkongsi dengan Miza, sebenarnya untuk pendidikan tinggi kita sudah ada plan strategik yang dinamakan Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara yang dilancarkan pada tahun 2007. Jadi selepas 6 tahun pelaksanaannya pada 2013, maka dirasakan perlulah kita melihat adakah plan tersebut sudah dapat mencapai apa yang dirancang. Jadi pada tahun 2013 kita ada apa yang dikatakan kajian semula PSPTN tersebut.
Dan pada masa yang sama, Kementerian Pelajaran masa tersebut dan Kementerian Pengajian Tinggi bergabung. Jadi kita merasakan lebih keperluan itu adalah lebih untuk memastikan ada kesinambungan antara PPPM, prasekolah hingga lepasan menengah dengan pendidikan tinggi. Justru kita jenamakan semula perancangan strategik kita kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tetapi untuk pendidikan tinggi. Supaya ada kesinambungan dari prasekolah sehinggalah pendidikan tinggi. Okay, jadi mungkin Dr. Kamarudin ingin menambah? Dalam proses pembentukan PPPM-PT ini, kita melibatkan ramai pemegang-pemegang taruh. Yang daripada awal tu permulaan kita adalah kaji semula PSPTN. Kemudian kita ada ramai penulis-penulis yang datangnya daripada universiti, pakar-pakar akademik kita seluruh negara. Kemudian kita juga ada ulasan-ulasan daripada pakar-pakar luar negara yang kita jemput untuk melihat perkembangan kepada PSPTN dahulu. Kemudian hasil daripada itu, bila kita bangunkan PPPM-PT ini, kita telah bentangkan lebih kuranglah kita sudah menghampiri 9,000 peserta pemegang taruh yang terlibat daripada persatuan-persatuan, pelajar-pelajar, universiti, ibu bapa, NGO, hampir kesemualah. Kemudian kita juga telah melaksanakan 6 town hall itu yang secara formal yang berakhir pada 1 hari bulan Mac baru-baru ini. Tapi di samping itu ada 3 atau 4 town hall lagi yang telah dibuat secara tidak formal di universiti-universiti yang menjemput kita. Itu yang pelibatan secara umum. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita perolehi daripada pelan ini sebenarnya, khususnya manfaat kepada orang awam, pelajar, alumni, ibu bapa dan mungkin ada orang perseorangan yang lain, sebenarnya manfaat daripada pelan tersebut? Okey, sebagai manfaat yang utamanya adalah memanglah kepada pelajar atau graduan tersebut. Jadi kita keperluan supaya negara kita memerlukan graduan-graduan bakat-bakat ini ya untuk memastikan negara kita ini sejahtera. Jadi itulah visi Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya, memberi pendidikan berkualiti supaya insan yang terdidik, negara sejahtera. Jadi kita harapkan graduan-graduan ini bukan sahaja yang boleh menyumbang dari segi ekonomi, menjadi boleh kita katakan employable, tetapi mereka juga mempunyai nilai-nilai yang tertentu dan mempunyai kemahiran komunikasi dan sebagainya. Jadi kami harapkan dengan pembentukan pelan ini, dengan kita melihat kurikulumnya, kita memastikan penyampaian kurikulum tersebut dan juga dari segi pentaksirannya supaya dapat menghasilkan graduan yang sedemikian. Jadi itu memanglah bukan perkara yang senang, tetapi itulah harapan kami supaya terhasil graduan yang sedemikian. Dan kita juga mahukan supaya penglibatan industri, masyarakat, pendidikan tinggi, institusi pendidikan tinggi dan kementerian sendiri supaya mempunyai satu, kita katakan, jalinan kerjasama yang lebih erat. Kerana kita saling memerlukan antara 4 ini, kita katakan quadruple helix ini, untuk memastikan kita dapat menghasilkan graduan yang sedemikian dan juga untuk kita kata menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara dan sebagainya. Jadi kami harapkan dengan pelan ini dapat memberi manfaat kepada graduan, kepada industri dan kepada negara seterusnya. Okay. Baik, sedikit daripada Dr. Kamarudin. Kita akhiri hari ini. Untuk menyambung sikit daripada maklumat yang diberikan oleh Dr. Nurhayati tadi ya. Jadi PPPM-PT ni sebenarnya kita boleh lihat dia akan memberi kesan kepada 4 kelompok utamalah. Tadi Dr. Nurhayati dah cerita tentang pelajar, apa dia akan dapat, dan ibu bapa tentulah anak yang berjaya dan sebagainya kan. Kemudian untuk pengurusan IPT pula, kita salah satu perkara yang ingin diketengahkan di sini adalah pemberdayaan ataupun autonomi. Ini tak banyak kita cerita, tapi sebenarnya pelan kita itu cuba mempeloporkan autonomi lebih kepada pentadbiran yang kurang daripada kawalan daripada kementerian sendiri.
Kemudian untuk staf IPT pula, mereka boleh laluan kepelbagaian, kejayaan yang kita lihat. Bukan sahaja dari segi akademik saja, boleh jadi dari segi pentadbiran, boleh dari segi jadi apa ni, kita kata konsultansi ataupun dengan apa ni, dengan industri jaringan dan sebagainya. Dan untuk industri yang kita lebih lihat dan lebih penting adalah program yang lebih relevan dan responsif. Sebab apa, dalam plan ini kita melibatkan industri sekali, ada ruangnya di mana industri akan bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi untuk membangunkan kurikulum dan juga melaksanakan dia. Okey, baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nayati Muhammad, Pengarah Pejabat Pengurusan Program Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga Dr. Kamaruddin Muhammad Noor, Ketua Program Pejabat Pengurusan Program, yang telah membincangkan mengenai pendidikan tinggi 2015-2025. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami.